أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberikan kesempatan untuk beribadah bersama kepadanya, kepada Yang Maha Esa pada malam tarawih ini. Dan insya-Allah sebelum kita melaksanakan solat tarawih berjamaah bersama Al-Fadhil Ustaz Aminuddin dengan suaranya yang merdu insya-Allah. Okey, izinkan saya untuk menyampaikan tazkirah yang ringkaslah yang berjudul Sedekah Membangun Ummah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat makna Islam, kita sebagai umat Islam kan, makna Islam dari segi bahasa iaitu apabila kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu umat yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi setiap penganut agama Islam ini, secara lumrahnya kita diajarkan untuk mengadakan sifat yang membangun. Jadi dia punya opposite adalah menjatuhkanlah. Jadi sifat umat Islam adalah sifat yang membangun. Kalau kita lihat daripada ajaran Islam ini, kita diajarkan untuk memberi. Membangun kan, memberi. Kita tidak digalakkan untuk meminta. Okey, ataupun kita tidak digalakkan untuk apa orang kata tu, mengemis dan sebagainya. Dan kalau kita lihat daripada ajaran tersebut, kita diajarkan dari lebih banyak kita memberi. Dari zahirnya, apabila kita memberi, dia akan mengurangkan. Tetapi yang diajarkan kepada kita, lebih banyak kita memberi, sebenarnya lebih banyak kita ditambahkan rezeki kita. Okey, secara zahirnya dia mengurang, akan tetapi dijanjikan sebenarnya tak. Dia bukan mengurang, dia akan ditambahkan. Seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat minal mal sadaqah. Tidak akan mengurangi harta kita apabila kita sedekah. Daripada ajaran agama Islam ini juga adalah untuk kita tidak mementingkan diri kita. Yang bermaksud kita diajarkan untuk mengutamakan yang lain. Dan daripada ajaran yang indah ini juga adalah untuk kita, apa orang kata tu, tidak menyusahkan. Malah kita diajarkan untuk memudahkan urusan. Kerana apabila kita memudahkan urusan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ini sesuai dengan hadis dalam hadis riwayat Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Bagi sesiapa yang menyenangkan urusan hamba Allah yang lain, maka Allah akan menyenangkan urusan dia di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi apabila kita diberikan tanggungjawab, pangkat dan sebagainya, gunakanlah tanggungjawab itu, peranan itu untuk mudahkan. Jangan susahkan. Kerana apabila kita menyenangkan, insya-Allah Allah akan senangkan urusan kita. Jadi kalau kita perhatikan kenapa hidup kita susah pada hari ini, mungkin kita dah terbiasalah nak susahkan orang kan. Mungkin kita rasa hidup kita susah sikitlah. Tapi sebenarnya ajaran yang indah ini dia mengajarkan kita untuk menyenangkan. Maka Allah akan menyenangkan urusan kita. Dan pada hadis yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan sentiasa membantu seorang hamba itu apabila seorang hamba itu dalam bantuan hamba Allah yang lain, masya-Allah. Okey, jadi kita kembali kepada tajuk kita pada malam ini, sedekah membangun ummah. Apabila kita ingin bersedekah, tentunya kita perlu ada harta. Dan harta ni, dia adalah benda yang neutral lah. Bagaimana kita menggunakan harta tu yang penting.
Dan sebaik-baik hamba, sebaik-baik harta yang dimiliki adalah harta yang diberikan kepada hamba Allah yang salih. Seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal malus salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta apabila diberikan kepada hambanya yang salih. Kita lihat bagaimana salafus salih apabila diberikan harta. Seperti siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Okey, memang ramai daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala apabila diberikan harta, mereka bijak menguruskan hartanya untuk perbelanjaan di dunia dan juga ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, izinkan saya kongsikan sebuah kisah, satu cerita ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan mengenai bapa tirinya, which is Abu Talha. Abu Talha ni dia adalah seorang yang kaya raya. Daripada kalangan Ansar, dia memiliki kebun harta yang luas. Okey. Dan apabila ayat dalam surah Al-Imran diturunkan di mana Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat kebajikan yang sempurna kecuali apabila kamu berinfakkan harta yang kamu cintai ke jalan Allah Subhanahu. Maka Abu Talha ni apabila dia terdengar ayat yang diturunkan ni, maka beliau datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah Ta'ala anzala alaik. Allah telah turunkan ayat yang saya bacakan tadi. Wa inna ahabba mali ilayya bibayruha. Beliau mengatakan, wahai baginda sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki satu harta iaitu pohon tanaman yang luas ni yang digelar sebagai bayruha. Bayruha ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah tempat singgahan baginda sallallahu alaihi wasallam juga. Baginda suka datang ke sana, suka beristirahat, minum air fresh di dalam tanaman tersebut. Maka Abu Talha ni dia mengatakan, aku ingin hadiahkan tanaman yang aku cinta ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Terdengar ayat yang diturunkan tadi. Dia cakap apa? Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Aku nak sedekah tanaman yang tempat yang aku cinta ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Arju birraha. Dia cakap kerana aku inginkan birraha. Okey, tadi Allah turunkan ayat apa? Lan tanalul birra kan? Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dalam bahasa Arab ni, bir ni dia adalah kebaikan yang tahap tertinggi. Maksudnya kalau kita katakan apabila kita nak berbakti kepada ibu bapa dipanggil sebagai birrul walidain. Kita perlu berbakti kepada ibu bapa kita. Sama juga dengan lan tanalul birra. Ada ulama mengatakan bir di sini dimaksudkan dengan syurga. Jadi Allah mengatakan kamu tidak akan dapat syurga kecuali kamu memberikan daripada apa yang kamu cintai kepada yang lain, masya-Allah. Jadi Abu Talha ni mengatakan aku inginkan birraha. Aku menginginkan kebaikan tadi. Wa dhukhraha indallahi ta'ala, dan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka aku tinggalkan perkara ini kepadamu wahai baginda, kau uruskanlah apa yang terbaik untuk umat Islam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dzalika malun rabih. Wahai Talha, ini adalah investment yang paling baik. Okey, ini yang investment yang paling baik. Maka baginda mengatakan, waqad sami'tu ma qult, dan aku telah terdengar apa yang kau katakan tadi. Baginda telah mendengar kesungguhan Abu Talha tadi, keinginan Abu Talha tadi. Akan tetapi baginda menasihati beliau dengan mengatakan apa? Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Akan tetapi Abu Talha, aku menasihati kamu sebaiknya engkau memberikan tanaman yang kau cintai ini kepada yang terdekat dulu, dia kata. Okey, ini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak sahabat-sahabatnya untuk sedekah sampai dia jatuh miskin, tak. Pada masa yang sama, separuh kau letak untuk kau, separuh kau kasih yang terdekatlah. Masya-Allah. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Maka Abu Talha mengatakan, okey baginda, aku akan melakukan sedemikian. Faqassamuha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Maka dia beri sedikit kepada yang terdekat tu dengan anak-anak saudara dia, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mesej yang saya nak sampaikan dekat sini? Okey, satu adalah tijarah lan tabur. Tijarah lan tabur tu adalah apa? Bisnes yang tak akan rugi. Salafus salih, sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul memahami perkara ini. Dengan apa? Dengan inginkan bir tadi,
kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana beliau tahu yang dia tak akan rugi. Okey, jadi saya ingin akhiri tazkirah ini dengan mengungsikan daripada surah Fatir ayat 39. Kalau kita inginkan tijarah lan tabur ini ada 3. Pertama sekali dalam surah Fatir Allah mengatakan alladzina yatluna kitaballah. Bagi mereka yang membaca Quran, membaca kitab Allah. Yang kedua adalah mereka yang aqamus salah, yang mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bagi mereka yang infak ke jalan Allah walaupun secara terang-terangan atau secara tersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur. Allah mengatakan golongan-golongan ini akan mendapatkan bisnes tadi yang tak akan merugikan mereka, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dapat a profitable return lah dengan sentiasa melakukan amal saleh. Dengan kita bersedekah ni insya-Allah dia akan membangunkan umat Islam dan dia tak akan mengurangkan harta, malah dia akan diberkati dan ditambahkan lagi insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.